aku punya macam harapan ni supaya Haziq ni sentiasa bersabar dan kuat lah. Dan aku sentiasa, kalau Haziq ada sini nak tengok podcast ni, kalau Haziq tengok okay, aku nak kata harapan yang kita orang ni sentiasa support lah. Jadi kalau kau ada apa-apa masalah dari segi study ke apa, boleh jangan malu lah nak minta tolong kita orang. Kita akan sentiasa membantu lah. So insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita pada hari ini dalam episod yang kedua, Being Best Leaders. So kepada audiens, saya mendoakan agar audiens ataupun you guys dalam keadaan sihat walafiat, di mana kita tahu kan PKP telah bermula nak ikutkan dalam setiap satu Malaysia lah pada hari Jumaat 22 Januari. Dan sebelum tu saya nak memperkenalkan diri, nama Muhammad Arif Hakimi bin Abdul Hamid, selaku host bagi episod yang kedua ini dalam MSC Statocast. Okay, so untuk viewers yang mungkin tertanya kenapa background host dalam kereta, itulah cabaran PKP dalam nak melaksanakan event-event secara online ni. Saya memerlukan capaian internet yang laju, jadi perlu berhijrah sedikit jauh. So itulah sikit sebanyak penjelasan kenapa saya berada dalam kereta lah. Tengok. Okay, so alhamdulillah. Jadi pada episod kali ini kita ada dua speaker jemputan, jejaka. Okay, kalau sebelum ni episod yang pertama kita ada dua wanita yang berkarisma lah. Pada episod kali ini pula jejaka yang berkarisma, sangat berkarisma. Jadi mungkin pada speaker ni mungkin boleh perkenalkan diri dari segi nama, tahun, kos apa, fakulti apa, asal mana, dan soalan yang paling trivial lah, masih single ke atau berpunya. So saya persilakan speaker yang pertama, Irfan lah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali nama saya Muhammad Irfan Hakimi bin Zulkifli, dan sekarang saya merupakan pelajar tahun 3 di Fakulti Perubatan Sains dan Kesihatan di Universiti Sains Islam Malaysia, USIM. Saya mengambil kos medik. Apa lagi asal mana? Okay, so saya berasal dari KL lah, Ceras KL. Itu saja. Oh, soalan ni single atau ni? Alhamdulillah masih single lagi Alhamdulillah ya. Single lagi. Terima kasih. Kekal single. Mana-mana viewers boleh take note lah situ. Okay, seterusnya speaker yang kedua, Azrin. Silakan. Nama saya Muhammad Azrin bin Baharin. Dari Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan, ambil kos Perubatan dan Surgery. Sama dengan Irfan juga, tahun 3, dan minggu depan dah masuk SEM 2 lah. Dan saya asal dari Malim, Melaka. Untuk soalan single atau dah punya, masih single juga. Okay, baik. Terima kasih. Okay, itulah sikit sebanyak latar belakang kita punya speaker jemputan pada episod kali ini. So untuk pengetahuan, kita punya episod kali ini akan ada orang panggil kronologi soalan lah. Kronologi soalan di mana setiap soalan ni insya-Allah lah dan akan dijawab oleh speaker, dan jawapan diharapkan dapat memberi sikit sebanyak lah pengalaman ataupun manfaat kepada viewers lah, terutamanya mungkin tahun 1 APSK. Okay, baik. So soalan yang pertama lah, kita mula dengan relax dulu. So nak tanyalah kepada speaker, seandainya video podcast episod kali ini diupload dalam
YouTube Messi agak-agak korang nak share tak? Ataupun nak promote dekat family members? Ke korang macam tak nak family members tahu yang korang ni perbuatakan macam ni? Okay, agak-agak Ipan macam ni Ipan? Saya okay. Kalau tanya saya lah kan, dia bergantung depends on the content of this podcast lah. Kita tengoklah secara soalan-soalan yang dikeluarkan oleh moderator kita, dan bergantung juga kepada jawapan-jawapan yang diberikan oleh speaker, saya dan juga Azrin lah. Jadi kalau saya rasa konten tu menarik dan insyaAllah memberi manfaat, saya rasa menarik lah, insyaAllah saya akan share kepada family lah. Kalau ada merapu sikit tu tak share lah. Kalau rasa macam terlepas something cakap apa, saya akan consider balik sana. Tengok balik insyaAllah. Tapi insyaAllah saya yakin podcast ni akan beri manfaat lah. InsyaAllah tak merapu Tengok sana. Azrin macam mana pula? Ke ada tak boleh share ke? Kalau bagi saya lah, kalau sebab tajuk ni tajuk pasal dash kan, mungkin saya tak consider lah untuk share kat family. Mungkin untuk kawan-kawan okey, sebab dia macam berguna lah untuk kawan-kawan atau junior-junior kan. Tapi untuk family, kalau sekadar untuk cakap yang kita masuk YouTube kan, boleh kot. Okay. Baik, faham. Azrin takut dah risau apa tu. Ada apa rahsia-rahsia ke nanti? Okay, so basically kita punya sedikit lah, mungkin live ni kita ada boleh bahagikan lah macam mana kita nak kehidupan kita ni berinteraksi dengan manusia yang berlainan lah. Kalau mungkin kita boleh saya boleh listkan, mungkin 1 family, 2 kawan, 3 mungkin kita punya partner lah, ataupun isteri nantilah. Ya. So masing-masing ada dia punya panggil apa, ekosistem, dan kadang-kadang ekosistem tu tak boleh dicampur lah, macam apa, serta rahsia sama kawan tak boleh dikongsikan kepada family, rahsia dalam family dalam tak boleh dikongsikan dengan kawan. Okay. So tu poin yang pertama lah. So next, soalan seterusnya tentang tema kali ni adalah, ataupun tajuk episod kedua ni adalah being batch leaders kan. Jadi menjadi ketua batch KB. Untuk pengetahuan, KB adalah ketua batch dan PKB adalah penolong ketua batch. So nak tanyalah, korang ni ketua batch sesi yang keberapa? Ipan masih KB lagi ke Azrin masih juga KB lagi? Siapa? Mungkin perkenalkan diri lah, jawatan sekarang. Ipan lah. Okey. Untuk pengetahuan semua adik-adik sekalian, saya ni merupakan bekas batch leader, dan untuk batch Magzif ni lah. Maksudnya saya adalah saya menjadi ketua batch untuk tahun 2, sesi tahun 2 2019 dan 2020. Jadi sekarang ni saya telah memberikan tugas ketua batch ni beralih kepada orang lain pula lah. Nanti tahu siapa kan. Jadi untuk masa sekarang ni saya tidak memegang jawatan apa-apa. Saya adalah macam freelancer lah. Saya free je. Okay, baik. So terima kasihlah kepada kita punya mantan ketua batch sesi 2019-2020 tahun 2. Betul. Okay, so speaker yang kedua pula, Azrin. Siapakah anda? Saya merupakan ketua batch yang baru untuk Maxif bagi tahun 3. Pengalaman baru je 1 sem. So kita tengoklah sem 2 macam mana pergerakan batch kita lah. Itu je. Okay. Terima kasih banyak cabarannya waktu KP ni, zaman KP ni. So sebelum tu nak tanyalah, bila Ipan dilantik sebagai ketua batch lah, mungkin boleh bagi tahu secara gambaran dekat mana dilantik tu, sebab kita tahu kan Azrin dilantik sebab tu PKP waktu 2020 dah. Kalau Ipan mungkin boleh cerita sikit
macam mana mekanisme ataupun bila dan mekanisme pelantikan ketua batch sewaktu face to face tu. Sebab kita punya audience ni mungkin daripada tahun 1 dan ikutkan tahun 1 ni tak pernah pun menjejakkan kaki ke dalam kelas ke lecture hall, faculty. So mungkin bercerita sikit lah suasana dia ke sebelum PKP ni. Okay, Ipan. Okey, baik. Kepada audience terutama sekali junior-junior first year yang mungkin ni lah korang start kelas pun waktu PKP start online pun kan. So semua pemilihan ketua batch rotasi pun semua online. Jadi nak ceritanya sikit, waktu saya dilantik menjadi ketua batch adalah sebelum kita orang mula belajar sebagai tahun 2, belajar second year. So yang diperhatikan ni akan dilakukan sebelum startnya sesi tahun 2, belajar tahun 2. So maksudnya kita orang start dah nak dekat macam pertengahan akhir tahun 2019 lah. Jadi sejujurnya saya pun sendiri pun tak ingat dah tarikh spesifik bila bulan pun tak ingat apa sebab dah lama dah kan. Dari KB ni dah lama dah. So saya anggap mungkin dalam bulan 11 ke bulan 10-11 itu lah, saya tak pasti lah. Jadi itulah official saya menjadi ketua batch. Dan nak diceritakan dia punya proses ataupun mekanisme cara pelantikan ni sewaktu sebelumnya mula PKP ni, ialah kita tentukan dah masih belajar face to face. Jadi dia punya cara dia adalah simple, dia melalui undian. So pertama sekali sebelum nak kita akan mula dengan pencarian calon lah, pencarian calon-calon untuk ketua batch dan juga penolong ketua batch. Jadi cara penamaan calon ni dia akan bergantung kepada bilangan nama pelajar yang dipilih, mana yang paling nama yang paling di antara pelajar pada batch kita orang tu. Setiap seorang akan beri satu nama lah, beri satu nama je. So untuk bagi nama yang diorang rasa siapa yang layak jadi ketua batch. So berdasarkan kutipan-kutipan nama tu, kita akan pilih daripada situ siapa yang paling tinggi lah. Kita akan ambil 3 yang tertinggi untuk menjadi calon ketua batch dan juga 3 yang tertinggi daripada calon penolong ketua batch. Okay. Lepas tu bila dah dapat nama-nama tu, dapat 3 untuk calon KB, 3 untuk calon penolong KB. Lepas tu kita akan buat undian berdasarkan Google Form lah, melalui platform Google Form. So kat situ kalau tak silap seorang undi sekali ke 2 kali, tapi kalau tak silap sekali rasanya. So diorang akan undi through Google Form je lah. So lepas sebelum bagi Google Form tu dia ada ni manifesto macam biasa lah. So sebelum start hari undian tu, dalam 3 hari sebelum start hari undian, calon-calon 6 calon KB dan PKB tu diorang akan bagi manifesto. So manifesto ni pula, pemberian manifesto ni dia akan dijalankan hari tu, jalankan dekat lecture hall first year, tapi kita orang first year lagi kan. So ramai-ramai kumpul semua, satu batch kumpul dekat lecture hall tu. Lepas tu akan panggil lah seorang-seorang calon. Lepas tu bagi tahu manifesto masing-masing lah. Lepas tu daripada situ lah kawan-kawan kita orang yang lain, batch-batch yang lain akan menilai lah berdasarkan manifesto diorang. So diorang akan start undi lah. So lepas saja manifesto tu dah berlangsung, dah berakhir, time tu akan diberikan Google Form lah. Google Form, lepas tu masing-masing undi sampailah hari undian. Lepas tu time hari undian tu lah kita akan umum lah siapa yang mengaut undi paling banyak dan menggalas jawatan sebagai ketua batch dan juga penolong ketua batch. Rasanya tu je. Ada lagi ke? Ada yang terlepas ke? Rasanya tu je. Okay. So suasana dia nak ikutkan, ingat lagi lah manifesto manifesto calon masing-masing agak
menarik dan agak kelakar dalam masa yang sama sebab dia punya promosi tu macam mana? Walaupun apa untuk aku lah sebab aku nak ikutkan telah mempromosikan Azrin sendiri sebagai calon sebagai calon pilihan lah. Kau ingat lagi lah. Kalau audience nak tahu moderator kita ada Kimi ni, dia time tu dia mempromotkan diri dia macam siapa nak saya promotkan calon-calon ni lah. So dia akan promote lah, memang promote habis-habisnya. Tak silap saya Azrin lah antara orang-orang ni. Ya, saya di belakang Azrin waktu tu. Alhamdulillah kali ni berjaya. Tahun 3. Okey, baik, terima kasih pada kita punya XKB sesi 19-20 lah waktu tahun 2. So Azrin mungkin boleh cerita sikit lah soalan sama juga macam Ipan, mungkin macam mana mekanisme pemilihan KB dan PKB sewaktu, kalau tahu apa kita tahun 2 waktu tu dah habis exam, mungkin kita buat waktu cuti tak silap cuti SEM. Mungkin boleh cerita sikit lah macam mana. Okey, untuk pemilihan ketua batch bagi sesi kali ini, kita buat semua secara online. Jadi mekanisme proses dia sangat ringkas lah sebab kita hanya gunakan Google Form dan tanpa manifesto. So kita orang ada 2 Google Form ketika tu. First, Google Form untuk tentukan 3 yang tertinggi untuk KB dan PKB. Okey, jadi ketika tu hari Ahad bulan Ogos, tak silap, bulan Ogos, hari Ahad, Irfan selaku ketua batch bagi tahun 2 ketika itu umumkan 3 yang teratas, PKB dan KB. Jadi lepas umum tu dikeluarkan lagi satu Google Form yang baru untuk undi antara 3 tu siapa yang paling tertinggi untuk melayakkan diri menjadi menjawat jawatan KB dan PKB. Time tu bulan Ogos, 12 Ogos, baru lagi yang saya ingat, 12 Ogos ketika itu hari Rabu. Itulah dan benda tu berlaku memang ringkas lah, tak ada manifesto. Jadi lepas kami dilantik tu barulah Irfan bagi peluang kat kita orang untuk bagi sepatah 2 kata lah kepada selaku KB dan PKB yang baru, gitu. Okay, so basically ada apa yang buat sesi terakhir tu mungkin panggil passing baton. Ipan akan cerita lah sikit apa sedikit sebanyak apa job scope KB dan PKB kepada Azrin, menurunkan ilmu dan pengalaman. Betul tak Ipan? Betul. Okay. Betul. Balik kepada ni lah job scope. Mungkin Ipan boleh cerita sikit apa pengalaman ataupun job scope kau punya job scope lah sebagai KB sewaktu ni lah tahun 2. Apa je yang KB buat ni, KB dan PKB lah, ataupun tim sendiri ada tim ke, ada program apa ke? Tim ada. Okay. Ada. Sebab benda ni dah lama kan, jadi saya just cerita mana yang ingat je lah kan. So yang paling macam orang kata main role lah, peranan penting sebagai seorang ketua batch ni, dia merupakan macam perantara ataupun orang ketiga antara lecturer ke ataupun mana-mana badan-badan pelajar dan juga staff-staff yang lain di fakulti dan juga antara batch lah. So maksudnya contohlah kalau ada apa-apa maklumat-maklumat penting yang ataupun announcement yang penting, dia akan go through ketua batch dululah, ketua batch dan penolong ketua batch lah. So yang kita orang ketua batch ni pula akan dia sampaikanlah maklumat-maklumat tu. So selain pada tu juga kita orang sebagai ketua batch dan penolong ketua batch,
macam kena create ataupun create satu organisasi antara batch itu sendirilah. So selain daripada ketua batch dan penolong ketua batch, kita orang sendiri pun ada bendahari juga untuk kalau ada, kita orang biasanya akan kumpul duit batch lah. So kalau ada nak guna untuk apa-apa aktiviti ke apa, kita akan guna duit tu. So dan lagi satu jawatan paling penting dalam batch selain pada 3 ni adalah ketua attendance. Okay. Jadi untuk junior-junior sekalian mungkin dah tak pernah dengar ketua attendance ni apa kan. So kita orang pun akan, bila kita orang dah lantik sebagai ketua batch dan penolong ketua batch ni, kita orang kena fikir siapa nak jadi ketua attendance, so siapa nak jadi bendahari. So ketua attendance ni dia macam dia in charge untuk attendance setiap kali lecture tu lah, apa-apa lecture ataupun kelas-kelas lain lah. So selain pada tu, kita orang juga kena create organisation, iaitu ketua-ketua subjek untuk setiap subjek yang kita ambil ni lah kan. So mainly kita orang KB, ketua batch dan penolong ketua batch ni dia akan bincang sesama diorang untuk pilih lah siapa yang rasa yang paling baik lah untuk jadi ketua subjek ni lah. So biasanya yang subjek-subjek penting lah yang kita orang akan bincang. Macam subjek kalau time first year second year tu kita ada anatomi, physio, biochem kan. 3 tu yang subjek penting. So kita orang akan pilih ketua dan penolong ketua subjek. Tu antara. So diorang pula ketua subjek ni dia akan berurusan dengan lecturer. Dengan lecturer lain lah. Lepas tu apa lagi itu dari segi orang kata pengurusan bila dah start kelas lah. Maksudnya waktu kelas je lah kan. Itu kerja-kerja kita orang. So kalau bila bukan waktu kelas pula, contohnya luar pada waktu PDP, kita orang pun ada tanggungjawab masing-masing lah, kita nak jaga batch kan. So contohnya tiba-tiba ada program daripada luar ke apa, lepas tu nak kiranya kita orang satu batch tu perlu libatkan diri dalam tu. So kita orang ketua batch ni kena take in charge, kena take note. Lepas tu untuk pastikan kita orang punya ahli-ahli batch ni libatkan diri dalam program tu, apa-apa program tak kisah apa-apa. So kalau misalnya kalau ada apa-apa masalah masalah tiba-tiba ada seorang ni tak datang ke apa, yang orang-orang luar ataupun staff-staff yang lain dia akan tanya ketua batch kita orang siapa, apa jadi kat orang ni, apa jadi kat orang ni, apa semua tu lah. So apa lagi lepas tu seingat saya kalau jadi ketua batch ni, tak tahu ni mungkin tradisi ke apa, ketua batch dan penolong ketua batch bila diorang ni akan in charge untuk buat program orientasi untuk junior first year yang akan datang nanti. So yang biasanya kiranya ni macam program pertama kita orang yang akan buat lah. So program orientasi ni akan diketuai oleh ketua batch dan penolong ketua batch. Lepas tu akan minta tolong pada ahli-ahli batch masing-masing, ahli batch kita orang. Lepas tu akan try handle lah program orientasi tu. Ingat saya tu je lah yang kerja yang saya ingat sepanjang saya jadi ketua batch ni lah. Okay, so kalau aku boleh recap lah ketua batch tahun 2 ni, mungkin first adalah event orientasi untuk menyambut lah kehadiran tahun 1, belajar tahun 1 junior kita kan. Okay, lepas tu mungkin lepas tu program FIC lah, tak silap. Macam big event lah lepas orientasi. Betul ke? Big event big event tu pun batch kita juga yang handle. Tapi untuk tu dia diberi pilihan lah sama ada ketua batch nak handle atau tak kan. So time untuk program IFSC tu, program Scrabble tu aku tak handle. Aku bincang antara penolong aku dan juga antara batch-batch yang lain. So kita orang undi orang yang layak lah untuk ketuai program IFSC tu. So bukan aku yang handle, orang lain yang handle. So aku just support dari belakang macam tu je lah. Faris kan? Ya betul-betul Faris. So basically IFSC tu macam mana? Masih lagi di bawah pengendalian tahun 2, cuma betul. Dia punya pengarah dan penolong pengarah ni orang lain lah. Orang lain lah, betul.
Okay. Mungkin daripada Azrin ada mungkin sepanjang kau punya pengalaman lah Azrin. SEM 1 ni apa je job scope apa ketua batch nak letak nama apa lah. Ketua batch COVID lah. Ketua batch COVID. Ada kena tema sikit. Apa job scope je? Okey. Scope lain ke? Setakat SEM 1 ni kebanyakan job scope dia berkurang je. Cuma ada penambahan macam kena peka tentang keadaan semasa bagi batch dan fakulti. Sebab satu masalah yang agak rumit bila keadaan COVID ni macam kita tak boleh tentukan dia punya keadaan, dia punya bila kenaikan kes semua tu. Jadi bila arahan dikeluarkan oleh kementerian atau fakulti sering berubah. Jadi perkara ni agak sedikit menyusahkan kepada pelajar lah, sebab certain dah rancang pelbagai dah rancang macam-macam seperti untuk tinggal rumah sewa ke college, tapi bila ada perubahan yang kita semua tak boleh jangka, jadi perkara tu terpaksa dibatalkan. Jadi ada sedikit kerugian kat situ, begitulah beritahu isu semasa. Jadi bila ada info tentang buka kembali untuk kemasukan, kita akan sampaikan kepada batch info-info semua tu. Dan setakat ni yang saya perasan PKB ni dia macam tugas dia seperti jadi link antara fakulti dengan ahli batch dan atau antara lecturer dengan ahli batch. Itu antara skop lah. Dan di samping tu kita ada melantik organisasi kita sendirilah. Ada macam third year ada yang 5 main tu, ada patologi, mikro, parasit, farmako dengan community health. Setiap tu ada representative masing-masing dan diorang yang akan berhubung dengan lecturer masing-masing, dan info tu akan disampaikan kepada saya juga. Jadi masalah-masalah akan disampaikan saya dan kepada PKB juga. Okay, selain tu info dan jika kita macam kita tahu keadaan COVID ni sometimes dia akan ada masalah dalaman seperti internet ke, ada masalah capaian internet semua tu kan. Jadi semua tu kita orang pun kena approach setiap seorang untuk tahu apakah masalah dia orang, sebab COVID ni keadaan yang baru bagi kita. Jadi kena adapt ke, kalau nak adapt tu agak susah, dan sometimes ada orang yang ada masalah dan tak berani untuk sampaikan permasalahan tu. Tapi jadi tugas kita orang ni sebagai PKB adalah untuk approach orang. Contohnya kita PM seorang ke yang kita dapat tahu dia ada masalah, ataupun macam kita orang PM dan kita orang buat satu Google Form yang di mana dia orang boleh tulis setiap problem yang dia orang ada kat Google Form. Jadi lepas tu barulah kita orang bincang dengan koordinator dan beri selesaikan masalah tu setakat mana yang kami mampulah. Gitu. Baik. So basically kebajikan pelajar ataupun batchmate pada kali ini ataupun zaman COVID ni, KB dengan PKB kena ambil cak kena dengan lebih lagi kan. Betul ke? InsyaAllah try. Okay, so selepas kita dah kongsilah tentang job scope KB dan PKB secara asasnya lah, kata Ipan dia cerita tentang sebab tu face to face macam mana, dan Azrin cabaran sewaktu COVID ni secara atas talian sahaja. Okay, so nak tanyalah sewaktu pilihan ataupun pemilihan KB tu berapa undian yang korang dapat? Berapa banyak yang undi korang dan berapa banyak yang tak undi, ataupun bahasa kasarnya tak suka lah, benci lah dengan korang.
Ipan ada. Soalan panas ni ya. Soalan panas. Okay, ya macam korang tahu, aku pun adalah bekas ketua batch. Jadi pun aku pun dah tak ingat sangat lah kan. Lagipun bukan aku yang handle pemilihan tu kan. Yang handle tu adalah Haziq, ketua batch time first year tu dulu. So tapi kalau nak tanya berapa undian tu, aku tak ingat undian tu berapa. Tapi yang aku ingat time tu yang calon calon KB tu ada aku, Azrin. Azrin ada ni, Azrin calon ni. Azrin dengan seorang lagi Muaz. Okay, ni antara ketua batch lah. So yang aku ingat macam ada bilangan undian tu antara aku dengan Azrin tu memang sengit lah. Yang ni apa yang Haziq cakap kat aku lah. So dia kata beza tu dalam 2-1 je beza undian antara aku dengan Azrin. So memang sangat sengit lah. Kalau nak bagi tahu nombor spesifik tu tak ingat. Apa ingat just beza je lah. Beza antara aku dengan Azrin tu 1-2 je lah. Macam tu je lah. Agak sengit lah. Jadi mungkin mungkin Ipan boleh cerita lah sikit ataupun apalah pesanan nak beri kepada yang mengundi ke yang Ipan sebab tu sesi yang lepas lah. Apa pesanan kepada yang mengundi dan pesanan kepada yang tak mengundi. Oh, dua-dua sekali Oh, okey. Okey. Kepada yang mengundi aku, iaitu ahli batch aku, kawan-kawan sekalian. Aku just nak cakap terima kasih banyak-banyak. Maksudnya bila time aku menang undian tu, maksudnya kepada yang mengundi tu, aku just rasa macam aku berterima kasih sebab yang atas kepercayaan korang lah. Maksudnya korang lantik aku ni, korang undi aku ni sebab korang macam percaya yang aku ni boleh bawa batch lah. So aku rasa bersyukur dan grateful for that lah. Untuk korang punya ni lah, kepercayaan korang lah. So untuk kepada yang tak mengundi tu, nak membetulkan bukan hate bukan benci ke apa yang tak suka, lain tu. Sebab sepanjang tempoh undian tu, mestilah time tu kan masih face to face lagi kan. So ada kat college masing-masing kan. So masing-masing nak kata Ifan, kau nak aku undi siapa ni? Nak aku undi kau ke undi orang ni kan. So aku just kata tak kisah. Tapi lepas tu ada seorang kawan ni kata, tapi kalau aku undi kau nanti kau busy pula nanti kan, tu tak boleh main game kita orang pula. Dia fikir macam tu lah. So mostly kepada siapa yang tak mengundi ni, aku rasa pun nak cakap terima kasih juga. Mungkin diorang tak undi tu sebab diorang macam nak diorang ni ambil berat lah tentang aku. Takut aku macam tak boleh carry ke apa, takut aku busy sangat ke apa, tak nak spend time dengan diorang ke apa, which is true lah. Memang time aku di KP pun memang aku terpaksa korban lah beberapa benda. So jadi diorang tak undi tu sebab diorang macam caring lah pasal aku. So nak cakap terima kasih jugalah. So generally terima kasih lah kepada siapa yang undi dan siapa yang tak undi tu. Okay, itu sajalah. Optimistik lah. Jadi tak boleh naik rank lah waktu jadi KB tu. Banyak korban lah. Jadi habis sekarang dah freelancer kan. Okay, so untuk pengetahuan viewers, Ifan ni dulu agak tegar lah main Mobile Legend sampai rank sangat tinggi lah, dan apabila menjadi KB ni terpaksa berkorban lah. Tengok kawan naik rank sama-sama, keluar rumah, sedih. Okay, so next Azrin lah, mungkin apa pesanan kepada yang mengundi dan yang tak mengundi lah. Kalau saya korban lah. Apa teruskan? Okay, kalau saya untuk mereka yang mengundi, saya ucap terima kasih lah sebab
sebenarnya saya pun tak adalah excellent sangat buat manage ni, walaupun kita tahu ni kita boleh cakap ni satu organisasi yang kecil lah. Jadi saya ambil peluang ni untuk belajar lagi lah, belajar terima pendapat orang, belajar beranikan diri untuk bercakap depan batch kan, tegur batch ke kan, jadi kita belajar benda tu. Jadi untuk yang tak mengundi tu, saya rasa dua benda kenapa dia tak mengundi. Mungkin sebab dia kenal saya macam mana, and mungkin dia tak kenal saya macam mana. Kalau kenal tu mungkin tahulah perangai saya yang kadang-kadang lok-lak sikit, itulah lagi sesuai untuk orang lain kan, yang lebih orang panggil lebih tegar, lebih teratur kan. Jadi yang tak kenal tu mungkin dia mungkin dia rasa orang yang dia kenal tu lebih layak. Bukan sebab dia tak kenal saya lebih dalam, jadi orang yang dia kenal macam tu, calon-calon yang lain tu lebih layak, jadi dia tend to ni lah, pilih dia orang sebagai KB. Yeah. Okay. So Azrin lah, soalan kepada Azrin selaku KB sekarang ni, ada tak perancangan pasca COVID nanti? Nak buat apa je dalam batch ni? Kalau semua dah divaksin kan? Okay. Kita orang ada rancang untuk merancang aktiviti lepas COVID. Tapi setakat ni memang tak ada apa-apa perancangan, sebab benda ni baru SEM 1, jadi perkara-perkara yang berkaitan COVID ni masih macam tengah panas lah. Jadi macam kurang lah masa untuk bincang pasal benda yang tidak perlu lagi lah setakat ni. Jadi tapi mungkin lepas ni kita orang boleh bincang sedikit, macam buat perancangan awal ke untuk pasca COVID. Mungkin insyaAllah COVID akan berakhir, dan bila kami pastikan betul-betul berakhir, betul-betul tak ada kes, barulah kita boleh teruskan dengan perancangan tu lah, perancangan awal yang kami akan buat lepas ni lah. Agak-agak apa tu? Family day ke? Okay, macam biasalah kita akan buat family day lah. Tujuan family day ni macam kita tahu untuk eratkan hubungan antara ahli batch kan, sebab kita kan nak hidup 6 tahun kan, satu keluarga selama 6 tahun kan. Jadi itulah function family day tu. Itu antara aktiviti yang besar lah untuk mengeratkan hubungan antara ahli batch. Selain tu ada je aktiviti kecil-kecilan seperti aktiviti group ke apa ke, sebab secara online ni kita banyak belajar secara group. Bincang pun dalam MS Team kan, tak boleh time tu lah kita ambil peluang untuk lebih kenal lah macam mana rakan-rakan kita lah. Tapi time COVID ni ada je rancang nak buat aktiviti secara online, tapi macam kurang sambutan, sebab kalau kita buat aktiviti tu batch mestilah semua, kalau boleh semualah untuk join aktiviti tu, tapi tak semua ada pencapaian internet yang baik, dan tak semua yang suka certain aktiviti tu, contoh main game online ke, tak semua. Okay. Jadi cancel lah benda tu. Boleh take note lah viewers sekalian, cabaran macam mana nak merancang satu event tu buat sebab tu COVID ni agak tak fix lah. Dia macam fleksibel, dia ikut keadaan atasan macam mana. Dan untuk pengetahuan, tahun 3 sekarang ni tak masuk lagi college, tak belajar lagi face to face, dan kita orang pun di extend kemasukan dengan pengumuman PKP baru-baru ni. So kena tunggulah arahan daripada MPP dan fakulti. Okay, terima kasih kepada Azrin. So next question, ada banyak soalan sebenarnya tapi masa kesuntukan, jadi nak pilih apa soalan? Mungkin nama batch kita ni MacZif. So daripada pendapat speaker lah, apa falsafah MacZif ni? Mana nama ni?
Mungkin Ipan boleh kongsikan apa falsafah di sebalik nama McZiv? Okay, pertama sekali just nak bagi tahu yang saya aku jadi ketua batch ni lepas nama McZiv ni dah ada lah kan. So sebelum nama McZiv ni lepas aku ni jadi ketua batch, lepas McZiv tu dah ada apa kan. So nama McZiv ni nama batch McZiv ni telah diciptakan time kita orang first year dulu lah. So waktu tu Haziq adalah ketua batch first year kan. So time tu lah penamaan batch tu berlaku. So jadi untuk audience yang curious nak wonder apa nama McZiv ni kan. So actually nama McZiv ni ejaan dia MED lepas tu XIV, McZiv kan. Okay. So dia sebenarnya McZiv ni adalah gabungan dua kataan ataupun dua makna. So McZiv, Mac kat depan tu, 3 huruf depan tu, MED tu merujuk kepada kataan medical ataupun medicine yang related kan. So untuk XIV tu pula sebenarnya adalah nombor Roman sebenarnya. Nombor Roman XIV, nombor Roman untuk nombor 14. So apa nombor 14 ni sebenarnya? So actually kita orang ni batch McZiv kita ni adalah generasi yang ke-14 dalam fakulti perubatan dan sains kesihatan ni. So sebab itulah kita orang letak XIV dekat belakang tu. So McZiv maksudnya adalah macam generasi medicine yang ke-14. Okay, tu dia punya, orang kata, dia punya panjang dia lah apa McZiv tu maksud dia. So kalau nak tanya orang kata falsafah apa sebalik nama McZiv ni, saya pun tak tahu nak jawab apa sebenarnya. Tapi kalau nak menjawab juga soalan ni, dia jawab dengan kita orang ni dalam batch McZiv ni, kita orang ada satu slogan kata ni tau. Agak famous jugalah. Jadi setiap kali ada event apa-apa yang melibatkan antara batch kita orang ni, macam kata-kata semangat lah. Kita orang punya slogan kata batch ni adalah we are not huge but we are McZiv. Belakang tu we are McZiv, macam okay, apa maksud dia we are not huge but we are McZiv kan. So we are not huge maksud dia kita orang ni tak adalah besar, huge maksudnya besar kan, but we are McZiv. So kenapa McZiv kat belakang tu? So mesti kita tanya kan. So aku pun fikir-fikir kat asal McZiv lah, lama sikit fikir, baru dapat. Sebenarnya McZiv tu sebenarnya dia nak tukar dengan perkataan English iaitu massive. Tahu massive? Massive tu besar agak dalam English. Besar juga, maksudnya dia lagi besar. MASSIVE. So macam tu baru faham. So we are not huge but we are massive. Maksudnya lagi besar. Tapi dia tukar, nak bagi nama sebuah McZiv tu dia tukar McZiv. So macam nak katanya macam dia punya literature dia nak kata macam kita orang ni walaupun mungkin bilangan kita orang mungkin sikit, tapi kita orang ni sebenarnya memberi impak yang besar lah. Jadi kalau tanya-tanya sepanjang kisah kita orang dekat FPSK ni, banyak-banyak impak lah yang kita orang dah bagi dekat fakulti ni sebenarnya. Siapa yang tahu tu tahulah. So sebab tu lah, itu apa yang saya rasa lah. Itu apa aku rasa berdasarkan nama McZiv tu sendiri. Menjawab soalan tak? Slogan lah. Slogan we are not huge but we are McZiv Okay. So Azrin, apa pula pandangan lah betul kaitan tentang McZiv ni lah, nama McZiv ni? Mungkin ada falsafah sebaliknya lagi ke selain daripada slogan tu? Okay, sebenarnya falsafah semua sama macam Irfan cakap, cuma nak tambah sikit. Macam kalau event ke apa ke, kalau kita bawa nama McZiv tu kita rasa macam bangga lah, sebab nama tu pun dah massive, menunjukkan macam kita ada impian yang besar kan untuk selesaikan satu event atau satu competition ke kan. Jadi setiap kali kalau Irfan laungkan slogan tu rasa meremang juga sikit, sebab
kan nama tu pun style sebenarnya, Massive kan style. Bagi saya style lah. Betul? Betul. Jadi di samping perkataan Massive yang bermaksud besar tu, kita boleh juga gambarkan macam kita ni satu family yang huge lah, satu family yang besar, a massive family kan, macam tu lah. Jadi Betul. even kita boleh tengok sekarang lah, even COVID-19, tak kisahlah batch kita ke atau batch lain ke, kita boleh lihat ikatan macam satu keluarga tu masih kuat. Macam kita selalu contact, kita sekarang ada Discord, tak pernah guna Discord, tiba-tiba ada Discord di mana kita boleh contact setiap hari, bukannya certain time tapi setiap hari kan. Kadang biasa ada lelaki kadang main game, and then bila waktu lecture week, kita orang kerap juga bincang pasal contoh praktikal ke atau tutorial ke, kerap juga bincang melalui kita ada MS Team pun, satu app baru untuk kita orang kan sepanjang COVID ni. Jadi sometimes juga kita orang tengok movie sama-sama dekat Discord ke apa ke. Memang itu menunjukkan walaupun COVID-19 ni memisahkan kita physically kan, tapi virtually kita still boleh contact sebenarnya. Tu dia. Okay, so terima kasihlah kepada KB sesi 2021 atas penerangan tentang Massive tu sendiri lah. Jadi last but not least lah, korang rasa MSC Setocast ni patut tak panggil korang punya partner lah, ataupun ex-partner PKB dengan ex-PKB korang? Patut tak? Oh, maksudnya lepas saja podcast ni dirilis, next podcast kita akan jemput perempuan pula lah, penolong-penolong pula lah. Tak tahu, mungkin kalau kau rasa patut ke tak patut panggil apa, siapa PKB kau, Ipan? PKB aku ni Adeline Farhana, tak boleh lupa. Okay, so agak patut ke? Sebab kan kita dah buat podcast antara ketua batch kan, antara lelaki. Kenalah buat juga antara penolong, kita nak tengok daripada perspektif diorang pula macam mana kan. Betul tak? Azrin so, macam mana? Setuju buat. Setuju lah. Sama lah, saya pun setuju lah dengan Ipan. Sebab kalau ikutkan nisbah lelaki dengan perempuan ni, macam kalau batch kita orang ni, batch Massive ni lebih kurang 3:1 kan. Jadi perempuan lagi ramai daripada lelaki. Jadi perempuan mendominasi. Jadi kalau kita tengok USIM ni, biasanya Muslimat akan lebih cenderung untuk adu masalah dekat perempuan lah, iaitu PKB kita orang lah. Jadi kalau 3:1, Massive sekarang 65 kepada 25, 65 perempuan kepada 25 lelaki. Ramai. Jadi ramai kan, 65 55 sini, 55. 80 55 25. 55 je. Okey, 55. 55 25. Okey. Jadi 55 orang kontak satu PKB. Memang itu satu perkara yang sangat besar lah, tanggungjawab PKB ni. Sebab dan kalau kita tahu naturally lah perempuan kan macam lebih panik, lebih cepat panik, tapi lelaki pula lebih senang bersahaja kan. Jadi saya boleh anggap yang kalau tentang pengalaman nak ada communication dengan pelajar batch ni, lebih kepada PKB lah sebab perempuan lebih ramai. Tapi pesanan lah untuk ahli-ahli batch ke atau pelajar lain, jangan malu lah untuk contact KB juga. Jangan tekan PKB tu kadang-kadang. Itulah. Okay, so patutlah kita panggil PKB lagi sebab kita nak tengok perspektif dia orang macam mana. Sebab PKB pun nak handle pun ramai, 55 orang ramai . Okay, so MSC ataupun PIC Setocast ni boleh take note lah, InsyaAllah.
Mungkin boleh jemput dia orang nanti next episode nanti, mana tahu kan. So okay, ni last question lah. Kita tahu kan yang ada speaker kat sini adalah KB daripada tahun 2 dan KB tahun 3 sekarang. Jadi untuk KB tahun 1, Haziq Zakaria, dia tahu kan dia sebagai sekarang ni adalah naib yang dipertua MPP, ikutkan menjadi satu sejarah lah, tercatat dalam sejarah LPSK menjadi MT MPP. Jadi benda yang amat dibanggakan lah untuk batch kita kan. So mungkin lah pesanan kepada Haziq ataupun harapan lah kepada Haziq macam mana. Mungkin sebab dia punya pembahagian masa tu lebih fokus kepada MPP, so jadi mungkin ada ruang-ruang di mana dia terlepas pandang, mungkin dari segi nak berkomunikasi dengan kawan-kawan batch ni. Kadang kalau WhatsApp tu mungkin tak dibalas, kena blue tick je ke, mungkin itulah cabaran menjadi menjawat jawatan naib yang dipertua ni. Satu sesi nak dekat satu sem lah. Jadi apa pesanan lah Ipan, pesanan dan harapan kepada Haziq? Soalan terakhir. Okay, sejujurnya aku tak adalah ada pesanan nak bagi apa-apa je lah, sebab Haziq pun seperti yang tahu dia pun dah melangkah jauh dah daripada ketua batch first year dia naik MPP. Lepas tu daripada MPP fakulti tu dia nak jadi MPP umum, jadi YDP dah kan. So dari segi pesanan tu sepatutnya Haziq daripada saya. Dia macam idola aku kan. So aku just ada harapan lah, sebab seperti yang kita tahulah nak jawatan MPP wakil pelajar ni lagi-lagi jawatan yang tinggi sebagai seorang YDP ni bukanlah senang kan, sebab dia nak uruskan dia punya kawasan yang uruskan tu bukan saja pada fakulti kita saja, tapi juga kepada satu universiti kan, satu USIM ni ada yang dia bertanggungjawab atas tu. So dan dia juga merupakan seorang pelajar medik. Seperti kita tahu, aku pun risau lah kadang-kadang dia tu takut ada ke masa nak bahagikan masa dia nak cover untuk kerja dia sebagai MPP lagi, nak cover untuk dia punya study lagi kan. Lagi-lagi dia nak pro exam untuk tahun ni, betul tak kan? Kita ada pro exam SEM 2 nanti akan datang ni. So aku punya macam harapan ni supaya Haziq ni sentiasa bersabar dan kuat lah. Dan aku sentiasa, kalau Haziq ada sini nak tengok podcast ni, kalau Haziq tengok lah, okay, aku nak kata harapan yang kita orang ni sentiasa support lah. Jadi kalau kau ada apa-apa masalah dari segi study ke apa, boleh jangan malu lah nak minta tolong kita orang. Kita akan sentiasa membantu lah. So insyaAllah kita akan, walaupun kau sedang berjuang kat sana lagi-lagi time COVID ni, betul tak? So aku harap kita akan berjaya sama-sama lah sebagai seorang pelajar medik, sebagai seorang pelajar dan juga pelajar medik, dan mencapai cita-cita kita untuk menjadi seorang doktor. So jangan stres-stres sangat lah. Kalau ada masalah boleh bagi tahu lah kita orang, kawan-kawan kau ni ada. Itu je nak bagi tahu. Terima kasih pesanan daripada harapan. Tahun 2. Okey, Azrin pula ada apa-apa pesanan kepada kita punya founder Magzif kita ni, KB tahun 1 kita, Haziq Zakaria. Silakan. Okay, kita tahu Haziq ni founder, jadi sebenarnya time jadi KB ni aku banyak ambil contoh daripada Irfan dan Haziq juga sebab aku kadang masa awal-awal jadi KB tu aku akan tanya Irfan apa yang nak buat. Sambil-sambil tu Ipan pun mestilah ilmu dia datang daripada Haziq tu sendiri kan. Jadi terima kasih lah sebab telah macam jadi initiate kepada apa organisasi Maksif ni kan. Terima kasih. Jadi harapan untuk Haziq, hopefully dia boleh sentiasa tabah dengan dia punya kerja dia sekarang sebagai YDP kan, MPP kan. Jadi jangan risau sebab masa yang dia peruntukkan tu adalah untuk
pelajar sendiri. Jadi itu satu benda yang bermanfaat okay, bermanfaat untuk dia dan kita. Jadi insya-Allah masa yang digunakan tu sangat diberkati lah. Jadi kes study ke atau kes nak luangkan masa, insya-Allah sentiasa ada untuk dia. Itulah. Okey, baik. Terima kasih kepada Azrin. Jadi Haziq boleh take note lah yang kita orang insya-Allah lah akan reach out kepada kau Haziq. Kalau tapi kau kena ni lah PM selalu bersuara dalam Medic Labs tu. Apa jangan sedih kalau MU kalah tu, tak apalah, yang biasa. MU kalah. Peminat MU lah Haziq ni. Okey, jadi kadang-kadang sekarang aku macam ada masalah penempatan itu dengan pihak Propel. Aku contact dia terus sebab dia lebih macam sebab dia ada jawatan kan, jadi kita boleh gunakan dia sikit. Jadi senanglah untuk kita reach Propel tu melalui Haziq sebenarnya. Jadi siapa-siapa, bukan base kita lah, base lain pun kan, kalau nak reach satu fakulti ke USIM ke peringkat yang atas kan, kita melalui badan pelajar tu. Jadi macam kita paling rapat sekarang Haziq lah, atau ada second year sekarang ada juga MPP kan. Kita boleh reach melalui diorang untuk sampaikan kita punya masalah batch ke, masalah fakulti ke kan. Okey. Baik, terima kasih untuk pengetahuan. Di sini saja kita. Okay, so okay guys, bagi yang tengok podcast kali ni, jangan lupa subscribe dan like, dan apa-apa komen boleh bagi tahu dekat comment section. Mungkin ada perlukan improvement ke, mungkin background host ni sangat mengganggu, so boleh take note lah nanti host nanti. Okay, so jadi itu saja. Stay healthy dan jangan lupa jaga SOP apa semua. Kita punya perjuangan melawan COVID ni masing-masing ada tanggungjawab lah. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.